Sejak beberapa tahun kebelakangan ni, kalau kita perasan, ada sesetengah orang ataupun pasangan yang bertemu jodoh dalam internet. Maksudnya ialah mereka bertemu pertama kali dekat internet. Bukannya dah jumpa dekat luar, lepas tu add friend dalam internet, add friend dalam media sosial, lepas tu kahwin. Bukan. Maksudnya memang 100% pertemuan pertama mereka dalam internet. Okey, dalam video kali ini kita nak berkongsi tentang kebaikan ataupun keburukan berkenalan untuk mencari jodoh dalam internet ataupun dalam media sosial. Sejak adanya media sosial, kita ni sekarang dah mula melepak ataupun mula berkumpul secara virtual lah dekat dalam media sosial. So termasuklah dengan urusan untuk kita cari jodoh. Kalau dekat Malaysia ni, antara platform untuk kita berkenalan dengan orang baru dan cari jodoh, contohnya macam dekat aplikasi Tinder, yang mana baru-baru ni dia ada buat satu dokumentari, ada lelaki penipu lah apa semua kan. Tapi saya tak tengok pun dokumentari tu. Selain tu dekat Facebook pun ada, tapi tidak secara khusus lah, sebab Facebook pun dia ada juga cuba buat untuk fungsi cari jodoh, tapi macam tak dapat sambutan. Tengah orang ni dia lebih selesa berkenalan dekat dalam Facebook tu je, bukannya dalam ruangan cari jodoh yang Facebook sediakan tu. Selain tu media sosial macam Twitter pun ada juga, contohnya macam tweet jodoh my, itu pun ada juga beberapa orang yang dah bertemu jodoh dalam platform tersebut. Dan antara yang lain pula laman web yang terkenal macam Baitul Muslim, Baitul Jannah ataupun Tiljannah, antara 3 top ya yang terkenal lah. Dan mereka juga ada servis berbayar, maksudnya supaya dapat macam menapis lah sesetengah orang. Kebaikan cari jodoh ataupun kenalan dalam internet ni ialah antaranya, pertama, kita dapat pelbagai ataupun banyak pilihan yang ada. Contohnya kalau kita daftar dekat Tinder ataupun kita tengok dalam Facebook, dalam Twitter ataupun dalam laman web yang khusus untuk mencari kenalan baru tu, memang ramai. Tak macam secara fizikal. Contoh kita ada kat satu tempat kerja, dekat you kita tak sempat nak cari jodoh, konon-konon nak belajar rajin-rajin kan. Bila dah tempat kerja, orang yang available yang ada tu pun tak berapa ramai. Ada yang dah kahwin ataupun dah ada pasangan lain. So takkan kita nak bergantung secara fizikal keberadaan kita tu kan. Itulah antara kebaikannya, ialah kita dapat jumpa orang lain. Mungkin ada potensi untuk jadi kita punya pasangan hidup. Selain banyak pilihan ataupun ramai pilihan yang ada dalam pelbagai platform dekat internet ni, kita juga dapat menjimatkan masa ataupun menjimatkan duit untuk berinteraksi, berkenalan dengan orang baru yang mungkin jadi kita punya pasangan hidup. Kalau kita kenal dekat luar tu, kita kena jumpa, set tempat ke, nak kena dating ke, macam tu lah kan contohnya. Tapi kalau dekat internet ni, kita boleh kenal dahulu, kita boleh serasi dahulu dalam internet tu, barulah kita jumpa. Daripada situ kita dapat menjimatkan masa. Contoh kalau kita tak minat, kita tak perlulah nak berterusan berhubung dengan orang tu. Kita bolehlah putuskan dengan cara baik dan cari yang lain. Itu yang mudah. Berbanding kalau secara fizikal ni, kita nak cari tempat makan ke, nak belanja dia makan, so nak berbual-bual, so dah membazir masa kalau tak jadi. Kebaikan cari jodoh dekat platform dalam internet ni, kita punya privacy terjaga. Selain tu, data peribadi kita pun lebih selamat, sebabnya kita sendiri yang kawal kita letak apa dalam kita punya platform tu. Contohnya dekat dalam Twitter ke, kita kawal sendiri kita punya maklumat peribadi tu. So bila kita dah selesa berkenalan dengan seorang tu, barulah kita tunjukkan yang kita ni kerja macam mana, kerja kat mana, apa semua kan. Berbanding kalau secara fizikal ni, contohnya orang dah tahu kita ni kerja apa, kerja kat mana, dari segi satu faktor lah, iaitu privacy terjaga. Sebab kita boleh kawal sendiri kita punya maklumat. Tambahan pula, macam sesetengah laman web macam Baitul Muslim ke Tiljannah tu, dia ada dia punya admin, yang mana admin tu akan bertindak kalau ada sebarang laporan yang ada akaun ni di jenis nak menipu ataupun orang ni di jenis nak main-main sahaja. So kita punya keselamatan, privacy kita terjagalah. Okey, seterusnya kita pergi ke keburukan untuk berkenalan ataupun mencari jodoh dalam internet.
internet. Yang pertama ialah ada sesetengah platform yang kita perlu bayar untuk mendapatkan servisnya yang lebih baik. Dia ada sediakan untuk kita gunakan secara percuma, tapi servis yang kita dapat tu kurang menarik ataupun terhad lah. Contohnya kita tak boleh nak baca mesej, kita tak boleh tahu siapa yang tengok kita. Tapi dalam keburukan perkara ni ada kebaikannya lah di sebaliknya, iaitu dengan membayar kita dapat menapis orang-orang yang jenis tak serius. Yalah, ada je orang yang tak serius dia sanggup bayar, dia jenis nak main-main, dan ada juga orang yang serius walaupun dia guna platform yang percuma. Tapi ini antara salah satu sebabnya lah kenapa dia perlu berbayar, dan bayarannya pula taklah murah. Ada dia punya package dia. So itulah keburukannya, kita kena bayar untuk dapatkan servis yang lebih sedikit. Selain pasal bayaran, ada juga keburukannya, iaitu ada risiko kita akan tertipu, kerana kes seperti ini banyak dilaporkan media yang mana mangsa-mangsanya lebih kepada orang-orang yang sunyi, orang-orang yang agak berusia dan tertipu, dan polis biasanya klasifikasikan ni sebagai love scam lah. Biasanya dilakukan oleh orang-orang luar negara yang menipu mangsa, konon-kononnya ada hantar barang ataupun konon-kononnya dalam kesusahan, bila dah bantu dia terus larikan diri, dan mangsa pula tak boleh nak mendapatkan balik duit tersebut lah yang dia dah bantu tu. Dan sisi negatif lain ialah dalam internet ni kita tak kenal sepenuhnya orang yang kita rasa kita kenal tu. Rasa kita dah serasi dengan dia dalam internet, tapi sebenarnya kita hanya berinteraksi melalui telefon, melalui skrin sahaja. Kita tak tahu muka dia macam mana. Contohnya dia tulis hehehe, tapi kita tak tahu dia sebenarnya ketawa macam mana, ketawa sinis ke, ketawa dengan betul ke, berdekah ke. Sebabnya kita tak nampak riak wajahnya. Kita cuma message, paling-paling pun sekali-sekala kita akan buat video call lah. Keburukan ni juga menyebabkan kita perlu juga jumpa untuk lebih mengenali seseorang tu supaya tak tertipu. Ada kebaikan dan ada keburukan untuk berkenalan ataupun mencari pasangan dalam internet. Itu pun sebenarnya bergantung kepada bagaimana cara kita mengendalikannya, bagaimana cara kita nak mencari orang yang kita ingin jadikan sebagai pasangan. Tapi sebagai cadangan, kalau kita dah nekat nak cari pasangan, nak berkenalan dengan seseorang tu, perlulah pertama sekali straight to the point. Kita pergi kepada isi utama. Kita cakap pada dia kita betul-betul nak kenal, berminat ataupun tidak. Kita tak perlu nak bermain-main, hu-ha-ha ke, tak perlu. Yang kedua, bila kita dah ingin ke langkah seterusnya, kita bolehlah melakukan perbualan yang mendalam, iaitu deep conversation. Kita kena bertanya dan meluahkan cara betul tanpa ada tersembunyi ke perkara yang kita nak tahu. Tak adalah berlaku kononnya kita rasa tertipu ataupun dia menipu kita. So tak ada perkara tersebut berlaku. Dan yang terakhir ialah seeloknya kita kena berjumpa, tengok muka dia macam mana, tengok wajah dia macam mana. Dari situlah barulah kita rasa betul-betul kita betul tak nakkan orang ni, sebab nanti kita akan luangkan penuh masa dengan dia juga kan. Lebih baik kita jumpa, tengok betul-betul, dan kita berterus terang apa yang kita nak dan apa langkah seterusnya. Okeylah, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.